Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 April bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Tidak serik di penjara, suami pukul isteri sekali lagi. Juga kereta putus dua, 4 parah. Pernah dihukum penjara dan denda kerana mencederakan isteri, seorang lelaki tidak serik dan sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Pilah hari ini atas kesalahan yang sama. Tertuduh S. Ragubalan, 46 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan dalam bahasa Tamil oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Saiful Sayuti. Mengikut pertuduhan, tertuduh dengan sengaja telah menyebabkan kecederaan ke atas isterinya dengan cara menumbuk pada bahagian muka dan menghantuk kepala mangsa ke lantai sehingga menyebabkan kecederaan di bahagian muka dan dahi. Mangsa juga mengalami bengkak pada bahagian belakang kepala dan sakit pada bahagian tengkuk. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Gemas Tampin pada 24 April lalu pada jam 9.15 pagi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesisaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 326A Kanun Kesisaan. Timbalan Pendakwa Raya Yap Su Sheng memberitahu mahkamah tertuduh pernah dituduh atas kesalahan sama pada 3 November 2022 dan mengaku bersalah. Tertuduh ketika itu dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM1,500 tetapi tidak serik melakukan kesalahan sama. Mahkamah kemudian tidak membenarkan jaminan terhadap tertuduh dan menetapkan 8 Mei ini bagi sebutan semula kes di Mahkamah Magistrate Tampin. Seorang lelaki maut selepas sebuah bengkel kereta di Seksyen 16 Shah Alam Selangor terbakar awal pagi tadi dan mangsa merupakan warga Pakistan. Dipercayai pekerja bengkel berkenaan yang tidak sempat menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Shah Alam, Superintenden Ramsey Anak Embol berkata, mangsa dijumpai di tangga bangunan berkenaan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga asing itu mengalami kecederaan melecur pada kedua-dua belah kaki dan dibawa ke Hospital Tengku Apuan Rahimah Kelang untuk bedah siasat. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor memaklumkan pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada 5.12 pagi, kemudian menggerakkan sepasukan anggota dan jentera ke lokasi kejadian. Premis terbabit didapati terbakar 60% dan kebakaran berjaya dikawal pada 5.42 pagi sebelum dipadam sepenuhnya pada 6.07 pagi. Punca kebakaran masih disiasat. 4 remaja cedera parah selepas kereta yang dinaiki terlibat kemalangan di kilometer 72 Jalan Kampung Saujana ke Kampung Fikri di Setiu pagi tadi. Kejadian kira-kira jam 9.45 pagi itu turut mengakibatkan kereta jenis Honda Civic dinaiki 4 mangsa itu terputus dua. Menurut Ketua Polis Daerah Setiu, Deputi Superintenden Effendi Hussein berkata, keempat-empat remaja terbabit masing-masing berusia 20 tahun. Katanya, kemalangan itu membabitkan 2 buah kenderaan iaitu dinaiki 4 remaja terbabit dengan Proton Persona dinaiki 3 beranak. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta Honda Civic hilang kawalan kemudian memasuki laluan bertentangan dengan Proton Persona yang tidak sempat mengelak dan bertembung. Kemalangan menyebabkan semua pemandu dan penumpang kedua-dua kenderaan cedera dan dibawa ke Hospital Setiu untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, pejalan kaki menggesa laluan lintasan bawah tanah di hadapan stesen kereta api Tanah Melayu KTM Kuala Lumpur yang ditutup sejak tahun lalu dibuka secepat mungkin. Ketika ini, pilihan lintasan pejalan kaki di hadapan stesen berkenaan dikatakan terletak jauh kira-kira 300 meter menyebabkan ramai pejalan kaki memilih merisikokan nyawa menyeberangi jalan tanpa menggunakan laluan yang sepatutnya. Ikuti laporan wartawan Syahirah Sukri. Tinjauan saya hari ini mendapati laluan lintasan bawah tanah itu ditutup dan tiada sebarang notis pemberitahuan berhubung penutupan. Berdasarkan pemerhatian, disebabkan penutupan tersebut,
Pejalan kaki daripada stesen KTM Kuala Lumpur yang ingin ke Masjid Negara atau tempat tumpuan pelancong di Taman Tasik Perdana akan memilih untuk menyeberangi jalan tanpa menggunakan laluan sepatutnya kerana lintasan pejalan kaki terletak jauh dari arah destinasi mereka. Keadaan ini amat membahayakan kerana aliran trafik yang tinggi di hadapan stesen tersebut. Menurut pejalan kaki Supari Puasa dan Raza Ahmad, keadaan ini dapat dielakkan jika laluan lintasan pejalan kaki bawah tanah dibuka. Kalau hari biasa tu, kalau ada hari bekerja tu, keadaan untuk melintas memang sukar. Jadi kereta terlalu sesak. Kadang-kadang ada yang pusingan dan buat pusingan dan robot pun agak laju sedikit. Jadi nak katakan agak kesukaran melintas tu mungkin juga. Tapi makan masa yang lama jugalah. Antara 10 minit ke 15 minit, kadang-kadang untuk perjalanan kaki lah untuk menuju ke sana. Daripada segi keadaan cuaca, kadang-kadang panas, hujan. Sekarang kita tengok pun kenderaan banyak. Jadi kita susah nak melintas, kena berhati-hati. Kadang-kadang kalau kita nak lintas, apabila kenderaan banyak, membahaya. Tapi kalau lelaki dia masih boleh lari, kan, alternatif. Tapi kalau perempuan agak susah dan membahayakan. Jadi kita minta mana pihak-pihak yang berkenaan menyediakan satu alternatif lah supaya bahaya kepada kita pengguna nak berurusan dengan KTM ni dapat dielakkan lah. Sementara itu, pelancong yang ditemui turut memaklumkan lintasan pejalan kaki yang terletak jauh dari pintu utama stesen KTM Kuala Lumpur menyebabkan mereka tidak tahu akan kewujudan laluan itu. Well, it's kind of dangerous and so I didn't know there were supposed to be a tunnel, but there's no like pedestrian path or red lights, and like the traffic doesn't have a moment of stop, so you kind of have to run. Sehubungan itu, pejalan kaki berharap agar lintasan bawah tanah dapat dibuka segera atau pihak berkuasa dapat mencari alternatif lain untuk memudahkan orang awam dan pelancong. Bagaimanapun, orang awam dinasihat untuk tidak mengambil mudah keselamatan diri dan disaran untuk tetap menggunakan lintasan pejalan kaki walaupun kedudukan laluan itu jauh. Laporan Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW akan memberi tumpuan untuk membaiki dan membina rumah baru bagi menggantikan kediaman daif di Kedah. Menteri KKDW Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya telah mengenal pasti beberapa kawasan penempatan yang mempunyai rumah daif serta uzur di bawah tanggungjawab kementeriannya dan sedang menunggu senarai lengkap daripada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah atau KEDA. Bagi kawasan-kawasan lain untuk seluruh negeri Kedah ini, kita telah mengenal pasti beberapa penempatan, terutamanya rumah-rumah daif yang menjadi tanggungjawab kepada KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, untuk kita perbaiki. Dan rumah-rumah yang terlalu uzur kita akan bina baru, iaitu rumah-rumah PPRT. Bagi rumah-rumah baru kita akan membelanjakan RM70,000 dan bagi pembaik pulih kita akan membelanjakan kira RM16,000. Dan kita lihat pada keseluruhannya di negeri Kedah ini, kita memberikan keutamaan pada baling ini kerana kita merasakan baling dilanda banjir sebanyak 11 kali. 11 kali baling dilanda banjir sepanjang penggal yang lalu. Penggal Parlimen yang ke-14 yang lalu. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata demikian selepas meninjau 8 unit rumah berkembar program penempatan rakyat termiskin PPRT yang dibina bagi menempatkan mangsa banjir kepala air di Kampung Iboi Kupang hari ini. KKDW melalui KEDA telah membina rumah tersebut tahun lalu melibatkan peruntukan RM528,000 di penempatan Desa Kedah Sadik. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata baling akan menjadi antara lokasi tumpuan untuk program baik pulih kediaman kerana kawasan itu telah 11 kali dilanda banjir sepanjang penggal pilihan raya umum PRU14 lalu. Selepas ini, pengorbanan demi negara dan keluarga.
Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM hari ini meraihkan ulang tahunnya yang ke-89 dengan tema TLDM Siaga Kedaulatan Terpelihara, dan sambutannya diadakan di semua pangkalan dan unit TLDM seluruh Malaysia. Panglima Tentera Laut Laksamana Dato' Abdul Rahman Ayub berkata tema itu dikekalkan berdepatan dengan aspirasi TLDM, iaitu memastikan kesiagaan aset dan warga berada di tahap terbaik demi memelihara kedaulatan negara. Di Ibu Negara antara lokasi meraihkan penubuhan TLDM sejak 27 April 1934 diadakan di Markas Tentera Laut di KD Seri Gombak. Upacara istiadat perbarisan yang bermula pada jam 7.45 pagi itu melibatkan 191 orang terdiri daripada 40 pegawai dan 151 anggota lain-lain pangkat yang diketuai Komander Muhammad Faizal Zulkifli TLDM dan Pegawai Waran 1 PNK Muhammad Khohar Muhammad selaku Waran Perbarisan. Perbarisan berkonsepkan statik ini menggambarkan penekanan dalam aspek keselamatan dan mempamerkan kesiagaan warga TLDM selaras dengan tema TLDM Siaga Kedaulatan Terpelihara. Bersempena dengan hari bersejarah ini, saya ingin merakamkan setuju-tuju penghargaan kepada semua pihak yang membantu TLDM selama ini. Dan yang paling utama, ucapan jutaan terima kasih saya kepada seluruh lapisan the Navy people, termasuk organisasi Pakat Laut, atas khidmat cemerlang yang telah dicurahkan. Ketaat-setiaan dan pengorbanan anda semua amat saya hargai. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan perutusan hari ulang tahun TLDM ke-89 mewakili Panglima Tentera Laut. Dalam ucapan itu juga penghargaan turut diberikan kepada semua pemenang piala, anugerah serta bintara dan laskar terbaik TLDM juga penerima pingat kedaulatan negara. TLDM katanya sentiasa memandang tinggi dan mengiktiraf kejayaan dan pengorbanan warganya. Rezeki menjadi sebahagian warga Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM pada usia muda merupakan perkara yang amat membanggakan. Ketiga-tiga pelatih, Muhammad Firdaus Muhammad Jasni 22 tahun, Muhammad Syaril Fizal Suaid 23 tahun dan Muhammad Ammar Muhammad Ramzi 23 tahun berkata mereka memilih kerjaya sebagai anggota TLDM sebagai lambang keberanian dan pengorbanan diri demi memegang amanah untuk menjaga aset dan pertahanan negara. Muhammad Firdaus Muhammad Jasni, anak kedua daripada 4 orang adik-beradik ini berkata menceburkan diri dalam TLDM pada usia 19 tahun ibarat lembaran baru buat dirinya dan keluarga. Beliau sebelum itu menimba pengalaman bekerja di sebuah kilang setelah tamat tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Ulu Kinta, Ipoh, Perak. Katanya rasa bangga oleh ahli keluarga terhadapnya menjadi kekuatan buat dirinya untuk terus berbakti pada negara dan keluarga. Mak bapak saya pun satu kampung kalau boleh dia beritahu. Tak apa bangganya dia orang. Tengok anak dia orang dah berjaya. Sebelum saya nak lapor latihan 6 bulan di KDSI, memang dia orang nangis tak berhenti dah. Lepas tu saya train. Bagi Muhammad Syaril Rizal Suaid dari Gurun Kedah, minat bapanya dalam unit beruniform yang tidak kesampaian menjadi sumber kekuatan dan semangat buatnya. Sebenarnya ni pun daripada cita-cita saya, tapi dia tak dapat masuk kan. Sebab daripada segi kewangan, keluarga saya bukan orang yang senang juga. Yang daripada nenek, atuk, semuanya orang susah. Tapi sebabkan itu jugalah saya masuk dalam TLDM ni. Sementara itu, menurut Muhammad Ammar Muhammad Ramzi, anak kedua daripada 3 adik-beradik yang berasal dari Sungai Petani Kedah, dia membuat keputusan untuk berada dalam pasukan keselamatan negara selepas tamat tingkatan 6. Katanya selain amanah yang perlu digalas, dia juga berharap dapat menjelajah dunia dan merangkul pelbagai pengalaman pada masa akan datang melalui khidmat yang diberikan sebagai tentera laut. TLDM terkenal dengan kapal-kapal yang ada dalam perkhidmatan, aset-aset kapal. Kalau boleh saya berhasrat untuk menjelajah ke merata tempat. Ketiga-tiga mereka ini berharap pengorbanan pasukan keselamatan untuk menjaga keamanan dan kemakmuran negara akan terus dihargai rakyat Malaysia, terutama anak muda, untuk tidak mensia-siakan masa dan tenaga yang ada.
Sebaliknya, berusaha keras menggunakan kudrat yang ada untuk menjadi rakyat yang bermanfaat buat negara, bangsa dan agama. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Tentera Laut ke-89. Ucapan itu disampaikan kepada seluruh warga Angkatan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, veteran TLDM serta semua yang pernah berkhidmat bersama TLDM. Selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, Seri Paduka Baginda menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas khidmat bakti dan pengorbanan yang dicurahkan oleh seluruh warga TLDM tanpa mengira masa dan penat lelah dalam melindungi kedaulatan dan memelihara keselamatan perairan negara. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh keluarga para perwira dan anggota tentera laut yang telah terkorban semasa bertugas. Al-Sultan Abdullah turut mendoakan semoga roh mereka dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama solihin. Pada masa sama, Baginda dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut mendoakan semoga TLDM terus menjadi sebuah angkatan yang disegani dan dihormati di pesada antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ke-89. Dalam ucapannya di Facebook, Datuk Seri Anwar mahu martabat Angkatan TLDM terus dijulang dan dihormati. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga TLDM atas khidmat mereka dalam melindungi serta memelihara keselamatan perairan negara. Baik, merakam gambar di studio sempena sambutan Aidilfitri semakin mendapat permintaan dan menjadi trend masyarakat sejak kebelakangan ini. Permintaan tinggi menyebabkan banyak studio gambar tidak menang tangan menerima tempahan dari para pelanggan sejak Ramadan lagi. Wartawan Aizati Najmin Sulaiman ada butirannya. Tinjauan di salah sebuah studio yang terletak di Sinjangkang, Selangor mendapati walaupun sudah masuk hari ke-6 Syawal, masih ramai pelanggan di studio tersebut. Menurut pemilik kreatif studio, Syahrul Nizam Muhammad Syarom, permintaan tahun ini luar biasa dari tahun-tahun sebelumnya kerana menerima lebih daripada 150 slot tempahan untuk Aidilfitri sahaja. Saya memang sangat mengejut. Saya rasa dalam 3 kali ganda untuk tahun sebelum-sebelumnya untuk photoshoot raya lah. Keuntungan tu daripada beza-beza sebelum tahun-tahun yang sebelum ni ataupun hari-hari biasa, alhamdulillah dia sangat menguntungkan lah, saya boleh cakap. Ujarnya, antara punca peningkatan trend bergambar di studio ialah usaha ramai pemilik mengubah konsep hiasan yang diminati ramai. Syahrul berkata, studionya menggunakan konsep klasik yang memberikan peluang kepada pelanggan yang tidak pernah merasai suasana kampung. Saya nak klien-klien saya ni, saya nak diorang dapatkan pengalaman baru. Mungkin ada yang tak ada kampung, yang duduk bandar. So saya nak diorang datang sini, photoshoot kat sini dengan konsep klasik. Paling jauh klien kita untuk tahun ni daripada Kuantan Pahang ada, daripada KL, daripada Shah Alam ada, daripada Nilai pun ada. Menurut salah seorang pelanggan, Syahril Fitri Zainal Abidin, beliau memilih merakamkan gambar di studio sebagai kenangan dan amat berpuas hati dengan hasil juru gambar profesional berbanding merakamkan gambar sendiri. Okey, kalau nak dibandingkan photoshoot di luar tu, gambar dia ialah kita yang ambil sendiri, kurang kualiti dibandingkan dengan studio. Yang photoshoot kita pun antara yang profesional lah, jadi kualiti gambar tu antara yang terbaik lah. Lepas tu fotografer pun spotting. Itu yang buatkan kita seronok dekat sini. Satunya pasal cuaca panas pada tahun ni. Jadi kita ambil pilihan untuk photoshoot di studio lah. Sini cuaca, aircon apa semua selesa. Laporan Aizati Najmin Sulaiman untuk Berita Al Hijrah.
6 negeri bakal menjadi lokasi rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani. Bersama Perdana Menteri bermula Sabtu ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjemput orang ramai untuk bersama-sama memeriahkan majlis tersebut. Tiga 30 rakyat Malaysia tiba di Jeddah pulang ke tanah air esok. Kesemua 30 rakyat Malaysia yang dibawa keluar dari Khartoum, Sudan telah selamat tiba di Jeddah, Arab Saudi semalam. Mereka dilapor berada dalam keadaan sihat dan selamat. Menurut kenyataan Wisma Putra, 30 rakyat Malaysia itu tiba di Jeddah pada 8.54 malam waktu Arab Saudi selepas menempuh perjalanan hampir 9 jam menggunakan kapal tentera laut Arab Saudi dari pelabuhan Sudan. Mereka sebelum itu turut menempuh perjalanan darat yang panjang sejauh lebih 1,200 km selama 30 jam dari Khartoum ke pelabuhan Sudan. Sementara itu, ketibaan 30 rakyat Malaysia disambut Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah dan para pegawai Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh. Rakyat Malaysia yang diselamatkan akan diterbangkan dari Jeddah ke Kuala Lumpur esok melalui penerbangan komersial Saudi Air. Malaysia merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Arab Saudi atas bantuan yang diberikan untuk operasi membawa keluar rakyat Malaysia dari Sudan. Setakat ini, Arab Saudi telah membantu mengeluarkan seramai 2,351 rakyat pelbagai negara termasuk 119 rakyat Arab Saudi. Sementara itu, operasi Kedutaan Malaysia di Sudan digantung buat sementara waktu atas faktor keselamatan susulan pergolakan di negara terbabit. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata sehingga keadaan di Sudan kembali pulih dan selamat, segala urusan berkaitan dengan negara berkenaan akan diselia secara pentadbiran oleh Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah. Datuk Seri Dr. Zamri dalam pada itu turut menzahirkan penghargaan terhadap Kerajaan Saudi dan pelbagai agensi kerajaan di bawah pasukan khas OP Sudan yang diketuai Kementerian Luar Negeri meliputi MKN, NADMA, JPM, PDRM, Pejabat Perwakilan Malaysia di Riyadh, Jeddah, Abu Dhabi dan Kahirah dalam usaha menyediakan keperluan logistik, penempatan dan keselamatan dalam misi tersebut. Usaha membawa pulang rakyat Malaysia dari Sudan telah giat dijalankan bermulanya gencatan senjata puak bersengketa pada 1 Syawal. Beliau turut mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak termasuk pihak media yang terus melapor perkembangan terkini mengenai konflik di negara ketiga terluas di benua Afrika itu. Beliau juga menyeru masyarakat negara ini untuk terus memanjatkan doa agar pergolakan politik di Sudan menemui titik noktah. Seterusnya, rakyat di negara berkenaan dapat meneruskan kehidupan dengan penuh keamanan dan kesejahteraan. Keadaan semasa yang berlaku di Sudan turut menyaksikan derita rakyatnya semakin bertambah parah. Selain jumlah kematian dan kecederaan disebabkan oleh krisis keganasan di negara itu, rakyat Sudan turut berdepan dengan kematian akibat wabak, penyakit dan kebuluran yang serius ketika ini. Pertikaian membabitkan 2 puak bersengketa telah menjejaskan keperluan bekalan asasi seperti makanan, air dan elektrik di negara itu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan peningkatan drastik jumlah kematian di Sudan akibat wabak penyakit dan kekurangan akses kepada air dan makanan selain gangguan kepada perkhidmatan kesihatan penting termasuk imunisasi.
Menurut WHO, sebanyak 61% kemudahan perubatan di ibu negara Sudan, Khartoum, ditutup ekoran keadaan tidak aman dan hanya 16% sahaja beroperasi seperti biasa. Namun, fasiliti kesihatan tersebut mengalami kekurangan kaki tangan perubatan dan bekalan ubat. Setakat ini, kira-kira 600 orang terbunuh dalam pertempuran yang tercetus antara tentera Sudan dan pasukan sepadan tentera RSF. Sementara itu, WHO melaporkan lebih 450 kematian dan lebih 4,000 lagi cedera. Beralih ke Pakistan, 7 penumpang terbunuh selepas sebuah gerabak kereta api terbakar. Kejadian berlaku ketika kereta api itu dalam perjalanan dari Karachi ke bandar Lahore. 6 mangsa maut dalam kebakaran itu termasuk seorang mangsa wanita yang terkorban selepas dia bertindak terjun dari gerabak kereta api terbabit yang sedang bergerak untuk menyelamatkan diri. Punca kejadian masih disiasat, namun isu peraturan keselamatan dalam kereta api sering kali menjadi isu dalam kalangan penumpang susulan terdapat segelintir mereka yang membawa dapur kecil ke dalam gerabak untuk memasak makanan walaupun wujud peraturan yang menghalang perbuatan tersebut. Sebagai rekod, pada 2019, kebakaran kereta api yang berlaku di wilayah Timur Punjab telah mengorbankan 74 orang akibat dapur gas meletup dalam gerabak. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.